Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fishoki bin Muhammad Sabri. Nombor matrik saya 16DTK20F1020. Nama saya Muhammad Ashraf Syukri. Nombor kami sikit ialah 16.20F1018. Okay, nama saya Muhammad Azrai bin Zulkifli. Nombor matrik 16DTK20F1033. Okey, hari ini saya akan membentangkan kami punya business report iaitu Oishi Bread. Nama subjek ialah MPU 22012 Entrepreneurship. Okey, kita mula pada ringkasan. Untuk projek apa, untuk online report kami, business report kami. Yang pertama ringkasan, syarikat Oishi telah diasaskan pada 21/22 secara perkongsian bersama pensyarah dan rakan-rakan dikenali yang terdiri oleh Puan Intan, Muhammad Ashraf, Muhammad Bishoki dan Muhammad Azai. Melalui pertemuan di atas talian di bawah Puan Ida Safina, kami telah merangka misi dan beberapa taklimat untuk menarik perhatian khalayak sasaran kami, iaitu pelajar Politeknik Tuanku Sultan Bahiyah. Kutipan sebanyak RM50 seorang telah dikutip. Kami berjumlah RM150 untuk modal pembelian roti sedia ada. Seperti yang dibentangkan dalam nama syarikat Oishi Bread, menawarkan pengalaman biasa tetapi unik dalam mengalami sarapan pagi dan sapa dengan menggunakan roti dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kami telah menyasarkan untuk mengumpul keuntungan sekurang-kurangnya sekitar RM70. Okey, seterusnya halangan yang kami hadapi oleh Oishi Bread termasuk persaingan daripada syarikat makanan lain. Persaingan ini juga akan dirasai daripada persaingan yang lain dikenali dengan ada yang sama seperti mereka menjual roti, kebab dan makanan segera seperti ramen dan kokojap di sekitar kawasan Kamsis. Kami berharap dapat mengatasi kelemahan ini dalam persaingan dan menawarkan produk nilai untuk wang yang jauh lebih murah daripada produk yang sedia ada di pasaran. Perbezaan dalam jadual waktu untuk kelas dan sebarang penglibatan dan program perlu difahami dan bertolak ansur antara rakan perkongsian dan rasa tanggungjawab perlu diterapkan antara rakan perkongsian jika kita berhasrat untuk menjadikan Oishi Bread ini. Isu kekurangan juga mungkin timbul. Kekurangan modal untuk membeli produk tersebut. Periktirafan produk juga perlu dinyanyi oleh kerana Oishi Bread masih merupakan syarikat baru, iaitu syarikat baru. Itulah sebabnya kami mencadangkan menggunakan tapak media sosial untuk mempromosikan produk kami. Kami akan menyediakan akaun Facebook, Instagram dan WhatsApp kami sendiri untuk mencari pelanggan yang lebih ramai. Di sebalik kekurangan dan kehalangan yang mungkin kami hadapi adalah syarikat Oishi Bread akan terus berusaha dan mendapatkan bantuan daripada pelbagai sumber seperti daripada pensyarah kami dan daripada syarikat lain untuk lebih memahami cara mengaplikasikan ilmu keusahawanan ke dalam kumpulan kami. Kami berharap dapat menimba pengalaman berharga daripada usaha ini dan semoga dapat mengembangkan lagi Oishi Bread walaupun selepas tamat khusus. Okey, ini adalah jadual kandungan yang telah disenaraikan mengikut setiap lapisan helaian di dalam ni. Kita mempunyai pengenalan, tujuan pelan perniagaan, latar belakang pemilik, organisasi pengurusan, marketing plan, operation plan, pelan perniagaan, financial plan, iaitu kewangan dan conclusion dalam lampiran. Okey, pengenalan. Oishi Bread adalah merupakan sebuah perniagaan perkongsian franchise yang diasaskan pada 9 Ogos 2020. Oishi Bread telah beroperasi semula pada 25 Mac 2022 kerana permintaan ramai dari kalangan pelajar. Lokasi perniagaan kami ini terletak di Kamsis Politeknik Tuanku Sultan Bahiyah, Kulim, Kedah. Perniagaan kami adalah menjual makanan sampingan iaitu roti. Roti yang kami jual ialah roti pizza sausage dan chicken floss. Kedua-dua roti tersebut ini dibungkus dengan plastik lutsina yang telah dikedapkan untuk menarik minat para pelanggan. Faktor kami melakukan perniagaan ini kerana untuk menjana pendapatan kewangan kami dan banyak peluang dan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pelajar akan merasa kelaparan pada waktu malam walaupun sudah makan malam. Selain itu, ia juga boleh jadikan sebagai sarapan pagi. Apa yang kita tahu, kebanyakan pelajar tidak bersarapan. Hal ini mengakibatkan pelajar tidak aktif semasa belajar. Kerana itu, kami memutuskan untuk menjalankan perniagaan ini untuk membantu para pelajar berkaitan masalah yang mereka hadapi. Masa depan di dalam perniagaan kami. Yang kami jangkakan agar dapat meneruskan perniagaan ini ke peringkat seterusnya dan meneruskan legasi perkongsian ini di dalam politeknik.
Selain itu dapat menjana lebih banyak keuntungan untuk menambah baikkan produk kami pada hari yang akan datang. Sebanyak tujuan pilihan perniagaan kami, yang pertama memberi perkhidmatan dan menyediakan perkhidmatan roti dengan memberi perkhidmatan yang berkualiti, tulen dan halal kepada pelanggan. Dijadikan garis panduan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan perniagaan perkongsian roti yang baru dibuka. Yang ketiga adalah merancang pelaksanaan projek membuka lebih banyak satu cabang perniagaan bakery. Okey. Latar belakang perniagaan, nama perniagaan iaitu Oishi Vet, alamat Politeknik Tuanku Sultan Nabahiyah, Kuliah High Tech Park 0900, boleh mudah. Nombor telefon menggunakan nombor telefon saya dan email saya juga, Afisoki15. Jenis perniagaan, menjual makanan sampingan, iaitu roti. Aktiviti utama perniagaan menjual roti seperti roti pizza, sosis dan chicken claws. Tarikh memula perniagaan 21 Mac 2022 dan modal yang terkumpul, modal permulaan sahaja hanya 150 sahaja. Okey. Kita ke latar belakang pemilik, belakang kursi. Yang pertama iaitu saya. Nama saya Muhammad Fishoki bin Muhammad Sawri. Tarikh pada 14 Disember 2002. Umur 20 tahun, masih bujang. Diploma kejuruteraan elektronik komputer. Kursus yang diikuti semasa menjalankan report ini adalah bengkel pemasaran online platform Shopee and Duta Bboss by Selcom, dan telah ditubuhkan oleh entrepreneurship, subjek entrepreneurship ini. Kemahiran yang saya ada untuk merancang adalah kemahiran merancang yang baik, kemahiran memimpin, kemahiran pengurusan yang baik, pemikiran strategik. Iaitu saya lah. Pengalaman pernah menguruskan perniagaan seperti menjual burger dan lain-lain. Tugas saya adalah memimpin ahli lain semasa menjalankan perniagaan, buat matlamat dan misi untuk projek, tetapkan strategi yang cekap untuk projek perniagaan, meneras operasi perniagaan, secara keseluruhan, menasihati dan memantau aliran. Okey. Yang seterusnya saya bagi ke rakan kursi kedua. Okey, ini nama saya adalah Muhammad Ashraf bin Syukri. Okey, tarikh lahir dan umur 14 Jun 2002, 20 tahun. Satu perkahwinan adalah masih bujang. Kelaikan akademik adalah Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer. Kursus diikuti adalah bengkel pemasaran online, platform Shopee dan Duta Bboss by Selcom. Kemahiran saya ialah orang yang berbagi tugas, yang kedua ialah kemahiran pengurusan dan yang ketiga ialah mampu bekerja dalam persekitaran. Pengalaman saya ialah pernah bekerja di restoran seperti menyediakan bahan, mengambil dan menghantar pesanan. Tugas saya di dalam entrepreneurship ini adalah membantu dalam perancangan mesyuarat. Yang kedua, sediakan cadangan perniagaan. Yang ketiga, pastikan semua maklumat direkodkan dan dikongsi dengan berkesan. Yang keempat, membantu menyiapkan pelbagai bentuk yang terlibat dalam perniagaan. Okey, seterusnya. Ini adalah biodata saya. Nama ialah Muhammad Azra'i bin Zulkifli. Tarikh lahir dan umur adalah 8 Julai 2002. Umur saya adalah 20 tahun. So, sisa perkahwinan adalah bujang. Kelaikan akademik adalah Diploma Kejuruteraan Elektronik iaitu komputer. Kursus diikuti adalah bengkel pemasaran online, platform Shopee. Yang kedua adalah Duta Bboss by Selcom. Kemahiran saya adalah kemahiran pengurus yang baik dan menyelesaikan masalah, bijak menguruskan kewangan. Pengalaman saya ialah saya pernah bekerja secara online seperti menjual makanan utama dan juruang. So, tugas saya untuk perniagaan ini ialah menjangka dan mengenali isu pengurusan kewangan. Yang kedua, menyediakan laporan berjalawan akaun dan kewangan. Yang ketiga adalah menjalankan penilaian perniagaan dan penilaian risiko. Yang last sekali adalah mengurus dan meramal tunai. Okey, seterusnya saya pula, senarai peralatan yang kami perlu ada ialah komputer, telefon meja, kerusi, kipas angin dan lampu sahaja. Semua total sekali 6,000. Okey. Okey, saya akan sambung pula untuk rancangan organisasi. Ini ialah logo Oshibrik yang telah ditubuhkan. Misi kami ialah menjadi penjual yang disukai oleh pelajar PSB. Misi kami pula ialah untuk menjual produk makanan yang berkualiti kepada pelajar PSB. Yang kedua ialah untuk membuat keuntungan yang munasabah daripada hasil jualan. Yang ketiga ialah untuk mencapai sasaran jualan pada setiap minggu. Objektif kami ialah menjana pendapatan dan sasaran jualan yang ditetapkan. Yang kedua ialah memberi perkhidmatan dan servis yang terbaik kepada pelajar PSB dan menjadi yang terbaik di antara terbaik. Yang ketiga, memberi keyakinan dan kepercayaan kepada semua pelajar dan mampu menyediakan layanan yang terbaik. Okey, seterusnya ialah carta organisasi.
iaitu Ketua Rakan Kongsi ialah Muhammad Hafiz Syauqi bin Muhammad Sobri. Rakan Kongsi Pemasaran ialah Muhammad Syamil Jukri. Dan yang ketiga ialah Rakan Kongsi Kewangan iaitu Muhammad Azrain bin Zulkifli. Alright, seterusnya. Plan pemasaran. Yang pertama ialah produk dan perkhidmatan. Oshibri adalah produk kami yang akan memenuhi keperluan pelajar PTSB. Saya memberi manajemen kepada badan kita, ia juga akan memberi tenaga jika terasa lapar. Roti itu dimeterai dengan plastik untuk roti tersebut tidak tamat tempoh. Ia adalah makanan yang selamat dan sihat kerana mempunyai karbohidrat yang memberi tenaga. Kami menjual roti itu terus kepada pelajar PTSB melalui Facebook, Instagram dan terutamanya di WhatsApp. Kami mengambil pesanan dari pengeluar dan menjual kepada pelajar. Seperti kita tahu, orang ramai terutamanya pelajar selalu lapar pada waktu malam dan ponti sarapan kerana sibuk dengan kerja harian. Jadi, kami mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah mereka dengan memperkenalkan produk kami iaitu Oshibri. Produk ini bagus kerana ia boleh dibawa dan dimakan pada bila-bila masa di mana sahaja. Produk kami adalah produk yang terbaik dan murah untuk pelanggan terutama pelajar PTSB dan termasuk bahan-bahan itu roti pizza sosis dan chicken floss. Okey. Dalam tempoh jualan, terdapat banyak pesaing dari pelbagai aspek yang menjual produk yang hampir sama dengan kami. Oleh itu, kami membuat perkhidmatan kami dan menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli dengan kami. Pertama sekali, kami bercadang untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran produk kami untuk pelanggan. Ini termasuk menghantar produk kepada pelanggan doorstep dan kami cuba memenuhi kehendak pelanggan seperti memberikan banyak pilihan biji ring kepada pelanggan kami. Alright. Okey, strategi pemasaran. Firstly, kualiti fizikal. Produk kami berasaskan karbohidrat iaitu roti. Kami menggabungkan pelbagai jenis bahan seperti sosis dan serunding dengan rasa dan bentuk yang berbeza tetapi lazat. Bersama sos dan mayonis untuk memberikan kepada pelanggan tertarik untuk membeli lagi. Semua ini kami hanya membungkus dan menjual dalam plastik lusina yang dimeterai yang diringkas mudah dibuka. Produk jualan kami semuanya adalah buatan tangan oleh pengeluar. Kami menjamin produk adalah berkualiti dan selamat dan sihat. Okey, yang kedua ialah lokasi jualan. Ahli iklan kami datang dari blok asrama Beza. Jadi kami memutuskan untuk membuat jualan langsung di setiap blok asrama iaitu V4, V5 dan V6. Kami memulakan langsung pada 26 Mac 2022. Kami menjual bawah blok melalui WhatsApp group blok masing-masing. Selain itu, kami juga memberitahu awal sebelum kami menjual kepada pelajar. Dengan ini kami mendapat lebih ramai bakal pelanggan yang mungkin membeli produk kami. Okey, yang ketiga ialah strategi harga. Harga adalah satu lagi elemen penting dalam strategi pemasaran. Pelanggan biasanya akan menanyakan harga apabila mereka memutuskan sama ada untuk membeli produk tersebut. Jika harga produk terlalu mahal, kita mungkin kehilangan ramai pelanggan kerana sasaran pelanggan adalah pelajar. Kami memutuskan untuk meletakkan harga yang berpatutan kerana sasaran kami terutamanya pelajar di PTSB sahaja. Okey, yang keempat ialah promosi dan periklanan. Cara untuk mempromosikan dan mendedahkan perniagaan kami adalah melalui promosi di kalangan ahli pasukan kami. Pertama sekali, kami akan sebarkan kepada rakan-rakan kami bahawa kami menjual roti sebagai sarapan atau makan malam. Kami telah mengiklankan produk kami melalui Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kami menggunakan akaun peribadi ahli kumpulan Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk kami kepada rakan kami. Kami menyediakan setiap kemas kini tentang produk kami di sana. Facebook dan Instagram adalah media yang berkuasa dalam mempromosikan dan ia akan banyak membantu dalam perniagaan kami. Kami sentiasa mengemaskini tentang produk kami untuk memalukan kepada orang ramai tentang produk kami. Kami juga mengemaskini jika kami terbuka untuk jualan langsung. Kami memuat naik foto dan membenarkan pelanggan datang untuk membeli. Ia adalah yang penting kerana Facebook dan Instagram telah menjadi trend baru untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia adalah secara percuma, langsung dan cepat mudah untuk menarik lebih ramai pelanggan. Kami juga sering mendapat maklum balas dari pelanggan melalui Facebook, Instagram dan terutama di WhatsApp. Okey, yang kelima ialah jualan dan pengedaran strategi. Kami akan menyusun jadual yang mengatur masa bertugas bagi setiap ahli kumpulan. Selain itu, ahli kumpulan kami juga memutuskan untuk mengambil pesanan daripada pengeluar awal untuk menjual kepada pelanggan. Perniagaan kami mempunyai sistem yang sistematik apabila mengambil pesanan dari pelanggan. Kami akan memberitahu sebelum menjual dan tidak menjual kepada pelajar PTSB dahulu dan kami meningkatkan jualan melalui komunikasi dengan pelanggan untuk pelanggan membeli lagi. Okey, yang keenam ialah pasaran sasaran. Pelanggan utama kami adalah pelajar PTSB asrama. Selain itu, kami menggunakan media sosial untuk menjual produk kami kepada mereka yang tinggal di dalam PTSB. Mereka boleh datang secara langsung ketika kami menjual roti di bawah blok masing-masing.
Produk kami murah dan mampu milik, sesuai untuk pelajar yang lapar pada waktu pagi dan malam. Akhir sekali, kami juga mewujudkan ikatan kami dengan pelanggan seperti mereka boleh memberi sebarang maklum balas sama ada maklum balas positif atau negatif tentang produk kami, supaya kami sentiasa dapat meningkatkan kualiti produk kami. Okey, yang ketujuh ialah SWOT analysis. Kami menjalankan analisis SWOT yang menilai keseluruhan kekuatan S, kelemahan W, peluang O dan ancaman T syarikat. Kekuatan termasuk keupayaan dalam sumber dan faktor situasi positif yang boleh membantu syarikat kami untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Kelemahan termasuk batasan dalam kami dan faktor situasi negatif yang mungkin mengganggu prestasi syarikat kami. Peluang ialah faktor atau arah aliran yang menggalakkan dalam persekitaran luaran yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh syarikat kita. Ancaman ialah faktor luaran atau arah aliran yang tidak menguntungkan yang mungkin memberi cabaran kepada prestasi. Berikut adalah analisis SWOT syarikat kami. Okey, yang pertama ialah kekuatan, strength. Roti yang berkhasiat pelanggan dapat menambahkan tenaga dan selera. Yang kedua ialah promosi yang baik. Mempunyai promosi yang baik untuk pelanggan. Yang ketiga, asli dan unik. Idea yang tiada siapa di pasaran yang pernah dibuat. Okey, peluang. Opportunities, keselesaan. Yang pertama, keselesaan. Menginap di kolej kediaman untuk memudahkan jualan kepada pelanggan. Yang kedua ialah peluang pasaran jangka panjang. Produk kami berkaitan dengan kesihatan dan boleh didapati harga yang berpatutan. Yang ketiga ialah kelemahan. Pertama ialah kekurangan pengangkutan. Tiada pengangkutan untuk menghantar produk. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ramai pesaing menjual produk yang hampir sama dan populariti. Okey, selepas penilaian analisis SWOT, kita harus jelas dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat. Ikatkan kekuatan, perbaiki kelemahan, ambil peluang dan berhati-hati dengan ancaman syarikat. Strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman syarikat. Okey, inilah contoh strategi kami adalah kelemahan dan ancaman. Yang pertama, kekurangan pengangkutan dan ramai pesaing. Okay, strategi kami adalah cari masa yang sesuai untuk orang yang boleh membantu untuk mendapatkan produk tersebut. Ini akan menjimatkan masa bukan sahaja tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua ialah membezakan produk kami daripada pesaing dari aspek kualiti dan perkhidmatan untuk para pelanggan. Kita perlu proaktif dalam memasarkan produk dan untuk mendapatkan pengikut yang ramai dalam kalangan pelanggan pelajar. Kami perlu memastikan bahawa apabila pelanggan membeli dari Oshibri, ia bukan kali terakhir dan ingin membeli barangan daripada kami lagi. Alright, seterusnya saya bagi kepada Azra'i. Ini adalah peluang perniagaan kita. Ini adalah pelaksanaan jadual aktiviti perniagaan roti Oshibri. Promosi minggu pertama. Minggu kedua, proses pengeluaran ada minggu kedua, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Untuk memulakan perniagaan pada minggu 1, menjalankan perniagaan pada minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. Untuk post-mortem kita ada juga pada minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu keempat juga. Yang last sekali adalah menyelesaikan perniagaan. Menyelesaikan perniagaan kita ada pada minggu keempat. Peluang keuangan yang pertama adalah sumber pembiayaan modal. Sebagai perkongsian, setiap rakan kongsi telah menyumbang jumlah yang sama banyak, sebanyak RM50. Oleh itu, jumlah modal dikira seperti di bawah. Modal pemilik adalah RM50 darab dengan 3. Jumlah dia adalah RM150. Harga seunit roti pizza sosis adalah RM2. Harga seunit roti chicken fries adalah RM2 juga. Kita tengok yang minggu pertama keuangan. Minggu pertama kita ada roti pizza sosis yang dapat beli sampai 225 unit darab RM2 menjadi RM450. Roti chicken fries dapat 225 unit juga darab dengan RM2 harga seunit. Kita dapat RM450. Minggu pertama jumlah jualan mendapat 900. Kita tengok minggu kedua pula. Minggu kedua roti pizza sosis meningkat, itu menjadi 270 unit darab dengan harga seunit RM2. Roti chicken fries sama juga, dia meningkat dengan
dengan amount yang sama, unit yang sama, 270 unit. So untuk pizza sosis kita mendapat 540. Untuk chicken frost juga kita dapat 540 juga. So amount untuk minggu kedua adalah 1080. So kita pergi ke minggu ketiga. Minggu ketiga agak turun sikit jualan. Untuk jualan pizza sosis 217 unit. Untuk roti chicken frost 217 unit. So roti pizza sosis kita mendapat harga 434. Roti chicken frost sama juga 434. So jumlah jualan untuk minggu ketiga adalah 868. So kita pergi ke minggu last, minggu keempat. So minggu keempat dia naik banyak juga pada minggu ketiga. So unit dia orang beli adalah 252 unit. Untuk roti chicken frost 252 unit. So untuk pizza sosis adalah 504 jumlah dia. Roti chicken frost 504. Untuk jumlah jualan minggu keempat adalah 1008. So kita pergi adalah jumlah jualan setiap minggu. So jumlah jualan setiap minggu, yang minggu pertama adalah 900. Minggu kedua adalah 1080. Minggu ketiga adalah 868. Minggu keempat adalah 1008. So total jumlah jualan setiap minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 adalah jumlah dia adalah 3896. So kita tengok ialah penyata aliran tunai bagi sebulan daripada 25 Mac 2022 hingga 25 April 2022. So jumlah modal aliran dalam tunai adalah jumlah modal adalah 150. Lepas tu aliran dalam jumlah tunai adalah 3,856. So tunai bersih masuk adalah 4,006. Lepas tu kita tolak dengan aliran tunai keluar. Iaitu aliran tunai keluar adalah pembayaran tunai iaitu 1,556. So aliran tunai bersih masuk tolak dengan aliran tunai keluar, kita mendapat laki untung adalah 2,450. So kita pergi pelan operasi. So pelan operasi adalah untuk Oishi Bread agak mudah kerana kosnya agak kecil. Hari ini kerana kami mengambil daripada pihak pengeluar roti. Matlamat kami adalah memastikan produk jualan kami dalam keadaan baik dan berkualiti serta dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan iaitu pelajar. So pelan operasi ini memerlukan sistem operasi yang teratur supaya perniagaan kami berjalan dengan lancar. So objektif pelan operasi adalah menjana pendapatan dan sasaran jualan yang ditetapkan. Yang kedua, memberi perkhidmatan servis yang terbaik kepada pelajar PTSB dan menjadi yang terbaik di antara terbaik. Yang ketiga adalah memberi keyakinan dan kepercayaan kepada semua pelajar dan mampu menyediakan layanan yang terbaik. So kita tengok pula untuk tempoh perniagaan kita. So masa bermula perniagaan adalah 8 malam hingga 12:30 malam. Harga jualan niaga mengikut kehendak dari pengeluar. Pengeluar selalunya pada hari Isnin atau Rabu dan Khamis yang selalu menjual lah tempoh perniagaan dia. So kita tengok kepada operasi plan layout. So ini adalah operasi plan layout dekat blok bisnes kami. Iaitu ini adalah kawasan jualan langsung yang kami akan berniaga lah. Orang kami ambil daripada secara langsung ataupun kami pergi COD. Okay. So kita tengok pada proses operasi. So first, pengeluar akan hantar roti yang telah disiapkan oleh pada kami. So roti itu telah disiapkan oleh pengeluar dan dibungkus mengikut kuantiti yang dijual. Dan pengeluar menghantar dan mengambil roti jual dan pergi ke pelanggan. So kesimpulannya adalah roti Oishi diasaskan melalui pelibatan kami dalam kursus keusahawanan ini iaitu MTU 22012. Di bawah selesaian Puan Ida Safina binti Aziz melalui tempoh kuliah 14 minggu serta masa praktikal
dengan asas perancangan dan menjalankan syarikat perniagaan perkongsian yang berjaya. Kumpulan 3 orang kami telah memahami asas sebenar dalam keusahawanan. Kami telah memahami bahawa banyak aspek perlu dipertimbangkan sebelum terlibat dalam dunia perniagaan yang kompetitif. Selain mempertimbangkan produk atau perkhidmatan yang perlu disediakan, kami telah memahami bahawa kami juga memenuhi keperluan dan keinginan profil pelanggan sesama. Pelanggan adalah aset terbesar kepada syarikat dan kita perlu memahami siapa mereka dan apa yang mereka mahu terlebih dahulu sebelum kita memperkenalkan perkara yang kita ingin dihasilkan. Selain kami memahami setiap pelanggan dan apa permintaan mereka, rancangan yang betul tentang cara perniagaan perkongsi harus dibangun dan dilaksanakan perlu dilakukan. Perkara seperti mempunyai nama sultan identiti syarikat yang betul dan logo syarikat, visi misi dan aliran tunai perlu dirancang dengan teliti agar mempunyai kecekapan tertinggi dalam mencapai sasaran kita. Ancaman dan keselamatan yang berpotensi juga boleh diramal dan ditayangi dengan perancangan yang teliti, serta mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang cara perniagaan perkongsian syarikat akan dilaksanakan. Melalui proses ini, kami juga mempelajari kepentingan keazaman, kesanggupan untuk meneruskan perniagaan perkongsian kami. Kami telah mempelajari sikap yang betul untuk diserahkan untuk menjadi usahawan perniagaan perkongsian yang berjaya, bagaimana rakan kongsi yang diperlukan untuk menjadi seorang usahawan. Akhir kata, kami mempercayai MPU 2012 dalam menerapkan ideologi dan amalan yang betul untuk kami sebagai pelajar Tunku Sultan Ambahaya untuk melangkah lebih jauh untuk menjadi usahawan yang berjaya atau sekurang-kurangnya untuk mempertimbangkannya. Ini adalah lampiran yang kami jual di bawah blog. Ini adalah customer kami. Itu adalah Ashraf dan itu saja. Terima kasih membeli. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.